Qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam, dan kata setengah mereka itu ai ba'dul arifin, bermula fana itu atas 3 bahagi. Fana apa maknanya? Terhapus dalam qalbi pandangan arif ya akan kewujudan makhluk. Dia kata fana mana ru'yatullahi bila khalqin. Dan fana dia kata apa? Ia telah ibarat daripada terbuka kalbi seseorang tadi menghadap kepada hadrat Allah Ta'ala. Ru'yatullahi bila khalqin, mana dibukakan pandangan basirah dalam dia, maka ketika terhapuslah pandangan kepada makhluk. Dua nampak ya, bukan tak nampak dua. Dalam syuurul qalbi mungkin. Sebab yang boleh makrifat Tuhan ialah hakikat diri manusia, hakikatul insan, yang dikatakan latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Itulah hakikat diri kita. Ada pun yang luar depan ni, mata luar ni, itu tak boleh, tak kenal Tuhan. Ini jasad ni besok dia tamat aja, mandikan dia, bungkus, mayang, tempat dan yang lahat tu. Yang dijaga kami hebat sekarang ni kan, semua manusia yang tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tidak ada kehidupan dunia manakala manusia banyak tertipu itu. Dia bagi tumpu benda yang tidak ada hakikat akan akhir. Ada pun yang nak dijaga sini ialah satu mutiara besar, dipanggil hakikatul insan, ar-ruh nama dia, asir, syarab, fuad. Dia banyak nama diberi dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi proses daripada manusia tadi, daripada golongan awam yang banyak ditimbus dengan kelalaian, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menarik kalbi mereka untuk diperkenalkan lebih peringkat yang lebih memantapkan akan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka proses itu akan berlaku. Di antaranya proses dipanggil ghalabatus syuhud. Ya, sebab makam musyahadah ini satu makam yang sangat penting. Ya, kita usahakan sebab dia menjadi satu daripada obat besar menyucikan kalbi. Ya, bama adamal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu ay yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kullian. Keluar daripada sifat mazmumah hukum wajib fardu ain, bersifat dengan sifat mahmudah hukum wajib fardu ain. Ini dia kata pula masih tinggi tak payah belajar, jangan. Ilmu tasawuf disuruh kita mendalami. Ilmu suludin sekadar basic pun tak apa kan? Ya, sekadar fardu ain. Adapun ilmu tauhid akhir sendiri suruh kita masuk dalam, sebab antara nak merapatkan kita dengan dia, nak mendekatkan diri kita dengan dia sebersih-bersih yang mungkin. Ya, sebab kita nak balik menghadap Allah Ta'ala, maka berhadap dengan Tuhan, nak balik biar sangat bersih. Lagi bersih, lagi cantik, lagi dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekarang ibadat yang kita lakukan, tujuan ni sampai mana tuan? Kita beribadat ni, ya, ada seorang kata ngaji tasawuf tak tinggi-tinggi, tu penyakit hati dia banyak kan, hati dia kotor. Sebab matlamat kita dalam ibadat disebut dalam hadis sahih tu, kita beribadat sampai Tuhan kasih dekat kita. Kita beribadat sampai dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Maka dalil mana kita dapat tanda kasih Tuhan kasihkan dia? Itu dalam hadis sahih. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u bih. Ini kita bincang. Sentiasalah hamba-Ku mendampingkan dia padaku sehingga aku kasih pada dia. Itu hadis sahih ni. Ya, sehingga aku kasih dia. Apabila aku kasihkan dia, fa iza ahbabtu, bila aku kasih dia, kuntu sam'ah. Kuntu adalah aku, sam'ahu pendengar. Allazi yasma'u bihi, dia mendengar dengan aku. Sampai kepada peringkat dipanggil dia mendengar dengan aku. Syuur qalbi dirasa tuan. Kalau kita tanya pendengaran kita siapa yang jadikan? Allah. Kita bercakap siapa yang jadikan? Allah. Semua Allah Ta'ala. Perbuatan kita daripada dia. Dalil Quran terang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kita. Kita berjalan siapa gerak? Dia. Kita diam siapa diamkan? Dia. Kita bercakap dan seterusnya adalah dia. Ya, sebab tak ada benda yang boleh terlepas dari Tuhan. Itu kita dah bina satu lapis. Dia panggil lapis akidah, pegangan. Ya. Maka sampai bila kita nak pegang tuan, kita kena rasa.
Ya, kita pegang buah durian, pegang. Orang kata tak nak makan, nak, saya nak pegang dia. Pelik kau dia ni. Ya, dia pegangan tu panggil akidah. Dia nak rasa pula. Ya, macam mana kita rasa yang Allah Ta'ala mendengar, kita rasa tak dia mendengar. Perasan tak kita, keperasanan kita. Ya, kekuasaan Tuhan tu, iradat dia, kudrat dia dan seterusnya, ada tak dalam keperasanan kita? Atau yang kita perasan ialah makhluk. Nampak kita tu terhijab dan jadi dalam hadis sahih ini menunjukkan kepada kita bahawasanya apabila seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, satu jazbah, injizab, tertarik kalbi dia kepada Taala, apabila dilakukan proses riyadhah, mujahadah, ya, dan Tuhan mengerti matlamat dia dan Tuhan Maha mengetahui kesungguhan dia, maka dihadiahkan satu dia panggil injizab, ya, tertariknya kalbi dia panggil majzub atau jazbah. Bila dia tarik je kalbi ketika itu, lenyap yang lain. Ya, bila dia tarik dengan mana dia membuat satu pembukaan, dia buka je perasaan kudrah dia, tenggelam kudrat makhluk. Dia buka je kalbi kita dapat menghadap benar tepat kepada iradah dia, maka tenggelam iradatul khalqi, iradah makhluk. Dan akhirnya last sekali kewujudan, bila dibuka betul-betul terasa kewujudan dia, maka itu wujud yang lain akan tenggelam. Tenggelam di mana? Di kalbi dia tu, bukan di mata kepala nampak kan, keperasanan kan. Maka di situ dia akan memula perjalanan rohani semakin hebat, semakin melazat dia dengan Tuhan. Ni ada orang yang dengki kita mengaji mutasawuf tu tinggi sangat itu. Ya, jalan ni nak dapat kelazatan, kenikmatan, kemanjaan, ya, pendekatan rapat dengan Tuhan. Orang rapat dengan makhluk, dengan dunia, dia tak dengki pula. Ya, ini nak rapat dengan Tuhan. Tidak ada sebodoh manusia bila kita nak cerita rapat dengan Tuhan dia bertikai. Pada benda ni yang menjadi besar kali. Sebelum kita disentap nyawa oleh Ta'ala, cari setinggi-tinggi makrifat dengan Allah Ta'ala. Bahawa inilah yang akan ditunjukkan di akhirat itu. Lagi tinggi martabat dia ilmu yakin, dia naik pada ilmu yakin, maka keadaan dia lain. Kalau dia naik martabat dia hakul yakin, maka keadaan di akhirat lain. Ya, ni kata kita cukup pada ain dah dia, cukup pada kau duduk ada ilmu yakin. Besok orang kata kalau pergi rumah raja bagi makan kat luar. Ya, ajak masuk dalam dia terkilan tak dapat kan. Dia usaha ke dalam dia tak nak pergi. Atau setengah-setengah macam-macam nafsu tipu manusia kan. Jadi di sini diceritakan satu keadaan yang berlaku apabila bersihnya kalbi insan tadi, pancaran makrifat Tuhan tempatkan kepada dia, menyebabkan dia panggil apa? Terselam ataupun dipanggil inrimas, terselam pandangan yang lain. Ya, dia ada 3 peringkat. Yang pertama dia panggil fana di dalam segala af'al, iaitu seperti bahawa dikatanya tiada berbuat melainkan Allah. Tiada yang membuat ada hakikat ialah Allah Ta'ala. Pada akidah kita dah pegang tu, semua dari dia. Sekarang perasaan rasa, terasa tak kita perbuatan tu dari dia. Sebab tu kalau dia betul-betul tanpa terbuka, dia berjalan dia rasa dari Allah, dia duduk, dia bangun, dia berasa dari Ta'ala. Bagaimana dalam hadis sahih tadi, kuntu sam'a allazi yasma'u bi, akulah pendengaran dia mendengar dengan aku, dia berjalan dengan aku, dia bercakap dengan aku. Maknanya dia merasai akan segala af'al Tuhan, asma' dia dan sumpamanya. Rasa, ya, bukan tahu semua dah tahu. Ya, sebab tu kita ada akidah, kita dah tahu bina dengan ilmu, kemudian pergi ke depan untuk merasakan. Ya, sebab tu dimasuk dalam iman yang sempurna. Afdalul iman an ta'lamallaha haitsuma kunta. Iman paling afdal bahawa kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Ya, di proses ni panggil proses apa? Pembukaan. Kalbi tadi dibuka aja, gitu-gitu. Misal Nabi Yusuf alaihissalam, kecantikan jamalul Yusuf alaihissalam, ya, menyebabkan hilang keperasanan kesakitan luka pisau. Kata cantik Nabi Yusuf ni, ya, sampai Zulaikha tergila-gila ke Nabi Yusuf. Maka dia diketawakan, diperli oleh isteri-isteri pemimpin Nabi Zara. Apalah, dia kata Zulaikha, budak Yusuf tu kau gila. Zulaikha kata tak apa. Satu hari dia panggil semua isteri-isteri pemimpin tadi, menteri-menteri tu. Dia buat satu majlis, dia bagi sebelah pisau, ya, kemudian dia bagi buah, setengah riwayat buah limau, suruh dikupas.
Dia tengah sedap kupas-kupas, dia lintahkan Nabi Yusuf, habis dan cair. Oh, ini dia kata ini bukan orang ni. Ilah malakun karim, ini malaikat apa ni? Dia tak pasang tangan dia putus. Kalau Jamal Yusuf dia tengok tam dia tajalli Jamal Yusuf, tangan dia kerat tak berasa dia panggil tak sedar tu fana, hilang. Kalau sujud saji hilang menjerit kita. Ya, tambah terputus, ada setengah dan tafsir kata pengsan, ada setengah tafsir kata jalan tu ada. Itu berjamal Yusuf. Macam mana kau nak bayangkan Jamalullah? Kalau tuan tajalli je habis kan, lenyap habis, lebur. Ya, bila lebur dia menghadap Tuhan, arti lain sama di mana hatta yastawi inda al-ghina wal fakir. Sampai taraf dia sama, dia tengok orang ni fakir miskin sama, tak ada apa. Sebab dalam kalbi dia tak ada makhluk, yang ada dia huwallah. Itu maksud dia ni. Dia nak dapat tumpuan tu bila tu? Terbuka tu. Dia mesti ada iskun, kerinduan yang kuat dengan Tuhan. Dan rindu yang kuat dengan Tuhan tidak akan dapat, melainkan dia ada dapat kemanisan dengan Allah. Ya, kemanisan dalam azzik. Dan kemanisan dalam zikir dia tak akan berjejak, melainkan dia kena istighal. Ya, istighal maknanya buat sungguh-sungguh, fokus, tumpu betul-betul dalam zikrullah, dengan angka yang banyak, dengan hati yang menghadap betul. Akhirnya dia akan dihadiahkan apa? Lazzatul zik, kemanisan zikir. Lepas tu kalau kita zikir-zikir tak dapat manis lagi, yang dapat penat, oh malam-malam melaunglah dengan Tuhan, minta ampun. Ya, kenapa aku menyebut namamu tak rasa manis? Kau sebut dunia menangkap macam magnet. Sebut-sebut nama Tuhan dia lari. Oh, itu menandakan apa? Kalbi kita terlampau kotor. Cermin tadi patut dia boleh melihat, sekarang gajah depan mata tak nampak. Rupa dia terik macam sam. Oh, setengah hun tebal abuk. Abuk cermin tu hasilnya cuci. Begitulah cermin hati kita. Dia cuci, dia pump, dia bersih betul, habis tertangkap habis. Semua benda depan dia tangkap, kereta, pokok, orang semua dapat tangkap. Itulah kalbi. Dia akan dapat tangkap asma'ullah, af'alullah, dia akan tangkap. Pump. Bila mana dia bersih. Lepas tu pembersihan dia basuh sental dengan apa? Azkar, segala zikir. Sebab lafaz zikir sama dia guna asma' dia, awsaf dia, semua tu isim, nama sifat dia, semua menunjukkan kebesaran, keagungan, kedahsyatan Tuhan yang maha dahsyat. Bila kita tembak-tembak, karat-karat lalai tu hilang sampai dia terbuka. Terbuka pertama dia kata apa? Manis. Ya, seronok dia zikir. Dia kejut lagi lah, lama-lama dia dapat apa? Iaitulah iskun, rindu. Ya, dia asyik dengan Tuhan. Bila asyik saja, awal Tuhan buka. Rafa'tul hijab, aku buka hijab qalbi. Ya, ketika sirtu mu'alliman, aku dah pengajar. Tuhan akan berikan mana ilham rabbani, futuhat dan sebagainya. Ini yang dia dapat. Bila dia dapat benda ni terbuka dan habis. Ya, dia terbuka, yang lain akan lenyap macam tadi lah. Dia terbuka, nampak Nabi Yusuf, habis semua. Sampai tangan dia ucap perkasan. Itu maksud dia, satu, dia panggil ahwalul qalbi. Perkembangan kalbi kita ni, yang kita kena ambil maknanya kefahaman, sebab benda ni adalah benda yang besar. Ya, benda yang besar. Maka fana pada afal mana perbuatan. Bila dia sedar maknanya afal Tuhan, perbuatan Allah Ta'ala, maka dia asal lagi sampai terang merasakan benda tu. Sampai ke peringkat apa? Akan terasa dalam hati, tiada yang membuat pada hakikat melainkan Allah Ta'ala. Ada pun makhluk kita nampak ni sebagai bayangannya, membayangi kewujudan Tuhan. Ya, sebab tu tak ada hakikat. Dia nak tahu terbuka atau tak terbuka, tuan-tuan, macam orang tengok orang lah ya. Dia nampak jauh bayang-bayang Tuhan ni dah nampak lagi. Dia bayang-bayang dah nampak. Bayang tu sebagai dalil ada orang, kan? Jadi bila dia dekat, pum nampak Tuhan. Dola. Bila dola je, dia pandang tak bayang kan. Dah nampak Tuhan, dah kena pandang bayang. Kau ni apa, aku depan kau pandang bayang. Faham ni? Itu satu kiasan. Kerana selagi kalbi dia tak terbuka dengan Tuhan, dia akan nampak makhluk. Bila Tuhan buka, dia faham, terjali dengan zat dia, sifat dia, Masya Allah. Hilang, yang lain nampak lah. Bayangan tak pandang lagi lah. Ya, itu mana dia buat. Tapi tak sedar, tak pandang, tu mana di kalbi, bukan di luar. Luar nampaknya biasa kan. Sebab perbezaan kita bukan perbezaan luar, perbezaan dalam. Ya, dalam tu. Lepas tu Rasulullah SAW memuji Sayyidina Abu Bakar. Ma faddala Abu Bakar bi kasrati salat wa siyam walakin ma qarra fil batn.
Bukanlah kelebihan Abu Bakar dengan banyak semayang puasa, itu memang dia banyak, tapi satu benda yang tersemat dalam qalbi gitu. Itu makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Ya, dan keduanya fana, mana lenyap. Anta berdua azamatillah, itu mana setengah daripada makna fana. Anta berdua mana terserlah azamah, kebesaran Tuhan di kalbi dia tu, terbuka. Selama ni tertutup, dia pandang orang besar tu besar, bila Tuhan buka kata je, ketika itu dia akan rasakan Masya Allah. Ya. Seperti bahawa dikatakan, tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang berkenak, tiada yang mendengar, tiada melihat, tiada yang berkata-kata atas hakikat melainkan Allah Ta'ala. Mana hakikat yang menggerakkan kita bercakap apa? Dia. Hakikat yang menghidupkan, yang hidup sebenar apa? Dia. Dia ada dua ni. Hidup yang hakiki, hayatul hakiki, itulah hayat Allah Ta'ala. Adapun hayat kita ni hidup, ada kita ni panggil majaz, sandaran saja. Ya, ada kita yang ada Tuhan, ada ke sama? Tak sama kan? Ada dia hakiki. Apa makna hakiki? Kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan, dan dia tak akan hapus. Adapun wujud kita ni asal tak ada, kemudian dengan rahmat dia dijadikan, dengan kudrah iradah jadi ada. Jadi ada kita majaz, mana sandar. Majaz ni benda dia panggil apa? Ada yang muqayyad. Wujud kita terkait dengan dia, terikat dengan dia. Adapun wujud dia tidak mutlak. Apa makna mutlak? Tidak diikat dengan sesiapa. Ya, sebab wujud Tuhan asli. Ya, asal. Adapun kita, asli kita ketiadaan. Ada pun asal tak ada. Kemudian baru diizin Tuhan jadi. Atau maknanya kewujudan kita dengan dia lain. Hayat kita dengan hayat dia sama tak sama. Ilmu kita dengan ilmu dia tak sama. Tapi bila dia fokus, kalau dia pandang kepada sifat Tuhan yang maha agung, yang maha dahsyat, maka akan terhapus. Ya, mana sifat makhluk yang fakir, yang hina, yang lemah kita ni. Situ makna hati dia akan lebih terang, berlazat dengan Tuhannya. Lepas tu disuruh kita berlazat dengan Tuhan, bukan berlazat dengan makhluk Tuhan. Itu banyak silap. Kita seronok dengan makhluk, itu makin tebal hijab kita dengan Tuhan. Wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam, ila Daud bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Telah wahyukan pada Nabi Daud alaihi salam, qul lisiddiqin, ya Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq, jujur hati dengan aku. Tuhan kata dua perkara. Apa yang pertama? Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah mereka seronok, gembira. Bila dapat gembira dengan Tuhan, bila hati dia terikat, hati dia sudah jatuh cinta, boleh gembira. Orang tak akan gembira kalau dia tak sayang, dia tak cinta. Maka macam mana boleh jatuh cinta kalau dia tak kenal? Bermakrifat tu penting. Bila dia kenal, boleh jatuh cinta. Maka kalau dia kenal Tuhan zat yang maha sempurna, ya, makhluk ni maha kekurangan, mana lebih? Hati manusia dia akan minat pada benda yang paling hebat kan, paling cantik, paling hebat, paling semua dia paling hebat. Hati kita akan tertawan. Ya. Tapi kalau dia tak kenal Tuhan salah dia. Letak goli sebiji, letak permata sebiji. Goli harga 50 sen, permata harga 500,000. Dia tak kenal, dia ambil mana? Kena ambil goli. Tapi kalau dia kenal, dia tak ambil lah, tak ditangkap. Sebab dia kenal itu ada kelebihan besar, mahal harganya. Itu makhluk dengan makhluk. Nak banding makhluk dengan Tuhan, oh tak ada banding. Paling sempurna. Tapi kenapa hati tak terikat? Ada salah dia. Sebab dia kurang tawajuh, kurang berhadap. Sebab tu dididik hati supaya dia menghadap. Ya, bila menghadap dia akan terbuka. Bila terbuka, prosesnya akan berlaku. Dalam kalbi dia hilang yang lain melainkan dia. Itu dipanggil apa? Fana. Dia fana di situ, baru Tuhan izinkan dia berjalan menghadap ke hadirat. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke rohani kita Tuhan, dia tak akan start melainkan penghapusan. Kita sab yang lain akan buka. Ya, sebab kama la yuhibbu al-amalul mustarak la yuhibbul qalbul mustarak. Sebagaimana Tuhan tak nak amalan kita disekutu yang lain, begitu hati kita dia tak nak sekutu dengan lain. Ya, tanam dengan dia. Maka minta malam-malam bangun, minta tanah tarik tu, ya kan? Dia tarik dapatlah. Kan? Tukar sihir Firaun tu kapi tu kan, dia bercadang pula nak jatuhkan Nabi Musa dalam perdebatan. Bila Tuhan tarik je habis tu. Berubah tu, amantu billah, tu beriman. Bila nampak apa? Kebesaran azamah Allah Ta'ala melalui mujizat Nabi Musa, tongkat dia sap, menjelma dia ular, dia sedut habis sekali. Situ juga beriman, tak ada balik lagi. Bermakna apa tu? Dapat tarikan. Sebab tu kita minta. Ya, dalam sembahyang kita minta, ya Allah, tariklah kalbiku menghadap kepadamu. Ya, kalbi kalau menghadap Tuhan dikenal lah. Ya, dia akan rasa kedahsyatan, kenikmatan luar biasa
ya, pembukaan makrifat daripada Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma sallallahu wasallam wa bima. Fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina. Alhamdulillah. Allah Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya